Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, pada kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita untuk subjek sejarah tingkatan 5 dan pada kali ini kita akan mengkaji ataupun mempelajari tentang subtopik 9.2 berkaitan dengan asas penggubalan dasar luar. Sebelum itu, kita lihat dahulu apakah standard pembelajaran untuk subtopik ini, iaitu selepas mempelajari subtopik ini, pelajar boleh menjelaskan asas penggubalan dasar luar negara. Jadi, cikgu telah menggariskan dua objektif pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan subtopik 9.2, iaitu kita ada dua. Yang pertama ialah selepas mempelajari subtopik ini, pelajar boleh menjelaskan sekurang-kurangnya 3 matlamat penggubalan dasar luar negara dengan baik. Dan yang kedua, pelajar boleh menghuraikan sekurang-kurangnya 3 faktor penggubalan dasar luar negara dengan baik. Jadi inilah dia dua objektif yang akan kita capai ataupun yang perlu kita capai selepas pembelajaran subtopik ini. Penggubalan dasar luar Malaysia dilaksanakan berpandukan perkembangan ekonomi, sosial dan politik pada peringkat domestik dan antarabangsa. Penjelasan tentang penggubalan dasar luar ini dapat dilihat melalui matlamat dasar luar dan juga faktor penggubalannya. Mari kita lihat tentang matlamat penggubalan dasar luar. Baik, dasar luar amat penting kepada Malaysia kerana dasar ini mempengaruhi tindakan negara dalam menghadapi suasana perkembangan politik wilayah, serantau dan antarabangsa. Kejayaan dasar luar Malaysia dapat diukur dengan wujudnya hubungan berbaik-baik serta kerjasama yang erat dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan serta kebudayaan pada peringkat antarabangsa. Sejak tahun 1956, persediaan asas untuk menubuhkan Kementerian Luar Negeri telah bermula dan dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Luar. Manakala pada tahun 1966, nama kementerian ini diubah menjadi Kementerian Luar Negeri. Kementerian ini berpindah dari bangunan Sultan Abdul Samad ke kompleks baharunya dan dikenali sebagai Wisma Putra. Yang terletak di Bukit Petaling, Kuala Lumpur. Seterusnya, pada 17 September tahun 2001, Kementerian Luar Negeri telah memulakan operasinya di alamat nombor 1 Jalan Wisma Putra Presiden 2, Putrajaya. Jadi Wisma Putra berperanan menggubal dasar luar serta menjaga kepentingan nasional Malaysia pada peringkat antarabangsa. Baik, mari kita lihat tentang grafik yang disediakan berkaitan dengan matlamat penggubalan dasar luar. Baik, kita lihat yang pertama, iaitu matlamat yang pertama untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Seterusnya, yang kedua, bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional. Yang ketiga, mempertahankan dan memajukan kepentingan ekonomi, kepentingan Malaysia. Seterusnya, yang keempat, memupuk hubungan baik dengan negara luar.
Dan yang kelima ialah menghadapi perkembangan serta cabaran politik, ekonomi dan sosial. Jadi cikgu nomborkan di sini. Okey, ini yang kedua. 3, 4, dan 5. Jadi kita ada 5. Kemudian pelajar objektif kita tadi yang pertama ialah pelajar boleh menjelaskan sekurang-kurangnya 3 matlamat penggubalan dasar luar. Jadi pelajar baca dan kemudian pelajar bolehlah menghafal 3 matlamat yang mudah untuk pelajar huraikan daripada 5 matlamat yang ada. Baik, ada informasi di sini. Mari kita lihat berkaitan dengan perkataan putra pada Wisma Putra diambil bersempena dengan nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Jadi putra itu diambil dan letakkan di nama Wisma Putra yang juga merupakan Menteri Luar Negeri yang pertama bagi Malaysia. Baik, seterusnya untuk yang kedua iaitu berkaitan dengan faktor penggubalan dasar luar. Okey. Apakah faktor penggubalan dasar luar? Baik, terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia, iaitu antaranya adalah ikatan sejarah, keperluan nasional, kepimpinan dan juga persekitaran luar. Jadi ada 4. Mari kita lihat satu persatu. Baik, yang pertama iaitu berkaitan dengan ikatan sejarah. Okey, apakah itu ikatan sejarah? Nilai sejarah yang dilalui merupakan dasar luar yang digubal berdasarkan adanya ikatan sejarah antara negara ini dengan negara lain. Ini adalah merupakan faktor yang pertama iaitu ikatan sejarah, di mana ikatan sejarah dan budaya dengan negara serantau dan antarabangsa seperti dengan negara Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, Burma atau juga dikenali sebagai Myanmar, China dan India menyebabkan Malaysia menjalinkan hubungan rapat dengan negara-negara ini. Okey, seterusnya hubungan Malaysia dengan Arab Saudi, Mesir, Yaman, Turki. Okey, ini dipengaruhi oleh ikatan keagamaan. Okey, yang terjalin sejak sekian lama. Jadi selepas mencapai kemerdekaan, negara kita telah menyertai pertubuhan Commonwealth. Okey, jadi ini yang dapat huraikan dalam ikatan sejarah. Okey, faktor ikatan sejarah. Seterusnya yang kedua ialah berkaitan dengan faktor keperluan nasional. Apakah yang dapat kita huraikan dalam faktor keperluan nasional? Di mana keperluan nasional bermaksud memberikan keutamaan kepada kepentingan negara. Okey, dalam menggubal dasar luar, kepentingan negara diberi perhatian utama. Okey, untuk menjaga kedaulatan maupun dasar yang menguntungkan negara. Okey, jadi kita buat dua iaitu yang pertama menjaga kedaulatan, yang kedua ialah menguntungkan negara. Jadi kita melaksanakan dasar luar mesti mengambil kira sepatutnya dasar itu boleh memberi keuntungan kepada negara bukan merugikan negara. Kedudukan yang strategik menjadikan perkiraan utama dalam membentuk dasar luar dengan negara serantau. Okey,
Ini yang berkaitan dengan kedudukan strategik kita. Hubungan baik dengan negara luar membolehkan Malaysia menjaga kebajikan rakyat Malaysia yang berada di luar negara sekiranya diperlukan. Okey. Ini untuk yang berada di luar negara. Kepentingan ekonomi dan keamanan menyebabkan Malaysia mengamalkan dasar luar yang bebas dan berkecuali serta menjalinkan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Ini semua ialah bertujuan untuk keperluan nasional ataupun kepentingan negara. Baik, kita teruskan kepada faktor yang ketiga, iaitu faktor kepimpinan. Okey, kebijaksanaan dan kebolehan seorang pemimpin negara turut menjadi asas penting dalam penggubalan dasar luar Malaysia, di mana pemimpin perlu peka akan perkembangan pada peringkat antarabangsa serta perubahan yang berlaku bagi menentukan hala tuju dasar luar negara. Dasar menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun pada tahun 1990-an merupakan satu perubahan sikap pemimpin yang sebelum ini lebih cenderung kepada negara maju. Jadi kalau sebelum ini kita cenderung kepada negara maju, tetapi pada tahun 1990-an negara kita telah menjalankan satu dasar menjalankan hubungan dengan negara sedang membangun. Malaysia telah menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun di Afrika contohnya, dan negara kepulauan di Asia Pasifik, di Pasifik Selatan. Okey, kepulauan di Pasifik Selatan. Baik, ini tentang kepimpinan dan akhir sekali ialah tentang persekitaran luar. Okey, yang keempat tentang persekitaran luar, di mana perkembangan politik, ekonomi dan sosial antarabangsa sentiasa berubah menyebabkan penggubalan dasar luar disesuaikan dengan perubahan yang berlaku. Okey, kita lihat penggubalan dasar luar disesuaikan dengan perubahan yang berlaku. Penggubalan dasar luar negara ditentukan oleh perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa, seperti ketika era Perang Dingin. Pada masa itu, dasar luar negara dilihat lebih pro-barat. Okey. Malaysia mengubah dasar daripada pro-barat kepada tidak berpihak berdasarkan perkembangan yang berlaku pada tahun 1970-an. Baik, jadi inilah dia 4 faktor dalam kita menjadikan sesuatu asas kepada penggubalan dasar luar. Jadi ada 4 faktor yang telah dihuraikan. So untuk objektif yang kedua, pelajar boleh menghuraikan sekurang-kurangnya 3 faktor. Jadi daripada 4 faktor ini, okey, ada kesilapan numbering kat sini. Sepatutnya ini adalah nombor 2. Okey. Jadi daripada keempat-empat faktor ini, pelajar sepatutnya boleh menghuraikan 3 faktor. Jadi pelajar boleh pilih 3 faktor yang pelajar boleh huraikan dengan baik untuk objektif pembelajaran kita pada kali ini. Baik. Sebagai penutup, mari kita lihat sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia menggubal dasar luar yang dinamik dan dilaksanakan untuk memenuhi matlamat menjaga kedaulatan negara serta bebas daripada campur tangan kuasa asing. Dasar yang sebelumnya agak selektif berubah kepada berbaik-baik dengan semua negara. Selektif tu contohnya pada awal selepas merdeka, Malaysia mengamalkan pro-barat dan juga anti kepada komunis.
Tetapi selepas itu telah berubah ya kepada berbaik-baik dengan semua negara berkecuali tanpa mengira ideologi. Dan ini membolehkan pandangan Malaysia dihormati oleh negara lain. Baik. Ada sedikit informasi di sini berkaitan dengan Perang Dingin tadi. Iaitu Perang Dingin ialah konflik politik, bukan melibatkan senjata, yang melibatkan dua kuasa iaitu Blok Barat yang diterajui oleh Amerika Syarikat. Satu lagi ialah Perang Dingin ni dengan negara Blok Timur yang diterajui oleh Kesatuan Soviet. Ini adalah Perang Dingin. Baik, itu sahaja untuk pembelajaran kita subtopik 9.2. Cikgu harap pelajar akan dapat menjawab soalan-soalan berkaitan dengan subtopik ini iaitu asas penggubalan dasar luar. Semoga kita berjumpa lagi nanti untuk subtopik yang seterusnya. Sekian, terima kasih.